Kegagalan dalam apa jua bidang tak semestinya bermakna kita akan gagal seterusnya. Ada masanya ia boleh dijadikan satu pengalaman yang amat berguna apabila kita ingin bangkit semula. Selamat menonton ISME bersama saya Maya Karin, dan dalam episod minggu ini kita akan bertemu dengan seorang usahawan yang mulakan perniagaannya di usia yang muda, pernah kecundang berkali-kali namun tak pernah putus asa. Perniagaan franchise merupakan satu program perniagaan yang memberi peluang dan membantu membangunkan usahawan-usahawan kecil dan sederhana di pelbagai sektor perdagangan, perkhidmatan dan perindustrian. Dalam hal ini, syarikat induk atau franchiser memberikan hak pemasaran kepada syarikat franchisee bagi menjalankan sebuah perniagaan yang berdaya maju untuk satu tempoh masa tertentu dan dijalankan pada suatu kawasan yang dikenal pasti. Zui Jiang Sendirian Berhad merupakan antara syarikat franchisee yang berjaya menjalankan perniagaan franchise produk Papa Roti. Syarikat ini ditubuhkan oleh Chong Shi Wei dan usahawan muda ini berasa yakin dengan perniagaan franchise yang diceburi beliau. Beliau kini mempunyai 3 cawangan, iaitu 1 di Johor Bahru dan 2 cawangan lagi di Batu Pahat. Boleh ceritakan sedikit tentang latar belakang Encik Chong? Saya berasal dari Kuala Lumpur, Pahang dan graduate dari UTM, mengambil jurusan marketing management. Tapi selepas tu memang bekerja lah, belum mulakan perniagaan ini. Oh, bekerja kat mana? Kerja pertama saya di company security, menjual saham. Lepas tu saya tukar kepada syarikat shipping selama setahun lah. Difahamkan 2007 Cik Chong sudah mengurak langkah untuk memulakan perniagaan sendiri. Sebenarnya perniagaan ini bukan dimulakan oleh saya. Dia merupakan idea sahabat baik saya. Dia ajak saya keluar untuk melihat satu kedai. Lepas setengah jam dia baru kasih saya tahu dia nak mulakan perniagaan ini untuk kedai Papa Roti. Saya tidak berminat kerana saya takut mengambil risiko. Dia buat proposal, tunjuk saya, cakap kebaikan berniaga, kebaikan perniagaan ini. Itulah yang membangkitkan saya nak membuat perniagaan ini. Akhirnya dia pula yang menarik keluar. Tak nak. Kenapa? Dia beritahu saya sebenarnya keluarganya tidak mensokong dia. Inilah caranya saya sudah mula perniagaan ini. Kenapa Encik Chong memilih perniagaan yang berkonsepkan franchise? Konsep franchise memang senang untuk kita yang tiada pengalaman langsung tentang produk, cara pemasaran, harga semua. Dia sudah menyediakan suatu konsep yang lengkap untuk kita, yang fresh masuk perniagaan. Seperti cara pemasaran, produknya, kita tiada pengalaman langsung tentang produk ini, kita pun boleh memulakan bisnes ini. Itulah sebab kita memilih konsep franchise. Jatuh bangun dalam perniagaan merupakan asam garam dalam dunia perniagaan. Dalam hal ini, Chong Shi Wei pernah merasai kegagalan pada tahun 2007 dan telah mengalami kerugian yang amat besar. Boleh Encik ceritakan sedikit jatuh bangun Encik dalam perniagaan? Saya memulakan perniagaan ini dengan penuh semangat. Tapi saya tak sangka, tak sampai 12 bulan, saya terpaksa menamatkan perniagaan ini. Sebab utama, lokasi kedai saya tidak strategik. Tanpa pergi mengkaji dengan lebih teliti, sales not encouraging. So at the end, we have to close down. Apa perasaan ketika itu? Masa saya memutus untuk menamatkan perniagaan ini, sangat kecewa. Amat sedih sekali. Every day have no mood. When open shop, you also have no mood. Even customer ask something, you cannot answer. Dan bagaimana dengan keluarga Encik? Sebenarnya memang harus mendapat sokongan daripada keluarga. Walaupun dari segi moral ke atau dari segi sokongan modal. Tapi pada awalnya keluarga sudah tidak setuju saya mulakan perniagaan ini. Sebagai seorang fresh graduate, mereka menyatakan, you tidak harus mula perniagaan, jangan mimpi besar. Pergi kerja saja, kumpul pengalaman. Saya close down perniagaan ini 2 minggu lagi sudah mau dekat tahun baru Cina. Pada masa itu sudah membuat keputusan tamatkan sajalah.
Seorang adik dia tolong saya menyuruh dia balik dulu ke kampung. Saya sendiri tinggal sana, nak kemas balang keluar. Kalau kita tidak memintakan balang, sewa tetap jalan. Balang sudah keluar, sewa stop. Itu saja. Saya mendapat satu peluang untuk pindah kedai ke mall yang baru. Mall itu bercadang untuk buka pada tahun baru Cina. Maka saya pun telefon kampung, cakap tahun ni saya tidak pulang ke kampung selebih tahun baru Cina. Saya tak mengaku kalah. Yes. Saya mau bangkit semula. Maka saya pun seorang saja usahakan semua ini. Satu hari sebelum tahun baru Cina, saya tak sempat siapkan kerja busway. Tapi sewa sudah kira. Saya gagal sekali lagi. Saya memang surrender lah, saya nak pulang. Chong Shi Wei meninggalkan seketika dunia perniagaan dan kembali kepada dunia pekerjaan. Sungguh pun begitu, beliau masih lagi menyimpan cita-cita dan impian untuk berjaya dalam perniagaan satu hari nanti. So pada masa tu pernah terlintas tak untuk terus putus asa je? Saya memang sudah putus asa. Sebab tiada sokongan dari siapa-siapa. Semangat modal penting untuk perniagaan. Tapi yang paling penting modal. Tak ada modal. Tapi kawan ni, saya tak minta, dia sendiri menawarkan untuk memberi pinjaman modal kepada saya. Saya terkejut, why we are not brother or sister, not relation at all. But he willing to help. So dengan panduan modal dia, saya dapat bangkit semula. Lepas 2 minggu tahun baru Cina, kedai itu siap dan mula berniaga. Selepas ini kita akan melihat bagaimana Chong Shi Wei bangkit semula daripada kegagalan, berbekalkan semangat baru dan bantuan daripada seorang sahabat. Semuanya selepas ini, jangan ke mana-mana. Dia sangat harap saya berjaya sebagai kejayaan dia juga. Dia selalu memberi sokongan kepada saya. Pada mulanya sokongan modal. Ini bukan soal wang. Tapi dari segi kebaikan hatinya, sanggup menolong apa saja. Tidak seperti dulu lagi. Mereka rasa bangga datang kedai ini. Sahabat yang ikhlas akan bersama dengan kita tak kira semasa senang ataupun susah. Dalam hal ini, usahawan kita sangat bertuah mempunyai seorang kawan yang menolongnya menceburi kembali dunia perniagaan. So, boleh ceritakan sedikit tentang kawan tu yang menolong dari segi moral, kewangan. Siapa dia? Dia merupakan sahabat baik saya. Namanya Bowie. Kita kenal masa belajar di UTM. Dia duduk sebelah bilik saya. Tapi orang yang agak serius dan tidak suka bergurau. Perniagaan ini dimulakan oleh kawan saya Bowie, bukan saya. Dia sangat harap saya berjaya sebagai kejayaan dia juga. Dia selalu memberi sokongan kepada saya. Pada mulanya sokongan modal, pengalaman dari segi HR, dia mengajar saya macam mana mengurus HR. Akhir sekalinya dia memberi bantuan dari segi modal yang bukan senang-senangnya mendapat daripada orang lain. Ini bukan soal wang, tapi dari segi kebaikan hatinya, sanggup menolong awak saja. Dia menolong awak dengan hati yang ikhlas. Sahabat sebegini tidak senang untuk cari. Sampai sekarang saya masih belum jumpa yang kedua lagi. Bisnes ni saya sendiri yang nak buat. Lepas tu dapat tentangan dari ahli keluarga saya. Saya pun cari Mr. Chong. Lepas tu dah bincang-bincang. Dia kata okey juga. Lepas tu kita sama-sama pergi analisis lah. Sama ada bisnes ni boleh buat ke tak boleh buat. Selepas analisis, kita rasa dia punya risiko pun bukannya tinggi sangat. Asalkan kita dapat lokasi yang betul lah. Kadang-kadang dia ada masalah dalam perniagaan kan. Sebagai kawan saya pun bagilah nasihat. Kadang-kadang dia ada masalah tentang pekerja dia. Macam mana nak dapatkan pekerjaan betul, macam mana nak compensate dia orang. Kalau mereka rajin ke ataupun malas, macam mana nak handle. Saya pun bagilah pandangan saya sebagai human resource punya orang lah. Sebagai kawan, dia ada seorang kawan yang baik. Kalau kita ada masalah, cakap dengan dia, dia akan cuba sedaya upaya untuk membantulah. Dia ada seorang yang bertanggungjawab terhadap keluarganya, terutamanya kepada adik-adik keluarga dia sendiri. Dan dia satu orang yang tidak senang putus asa. Itulah saya rasa itu adalah kualiti yang ada pada dia yang menyebabkan dia boleh berjaya dalam bisnes ini. Adakah keluarga Encik masih lagi memberikan tentangan masa Encik masih lagi nak teruskan juga perniagaan tu? Of course,
keluarga saya sentiasa membantah saya. Walaupun sudah kira bangkit semula. Sebab orang tua kan memang mengingatkan peniaga tidak sesuai. Pada seketika saya memberi sumbangan yang besar kepada ahli keluarga. Terutamanya tahun baru Cina juga. Saya memberi sumbangan barangan, pakaian, makanan yang lumayan. Tidak seperti dulu lagi. Mereka rasa bangga datang kedai ini. Mereka sudah terima akhirnya apa yang saya buat. Usahawan kita ini berasa yakin perniagaan franchise yang diusahakan ini mampu menjana pendapatan yang lebih tinggi. Sehubungan itu, Chong Shi-wei telah memohon bantuan pembiayaan dari pihak bank untuk mengembangkan lagi perniagaannya. So, selain daripada pinjaman daripada kawan, ada tak bantuan kewangan daripada pihak-pihak lain? Saya mendapat bantuan daripada pihak SME Bank. Mereka memberikan kursus yang baik kepada saya. Kursus itu adalah lengkap untuk sesiapa yang mulakan bidang berniaga. Kursus itu termasuk dalam macam mana mengurus perakaunan, pemasaran, menjaga HR, human resource, menjaga produk awak. Lagipun pegawai-pegawainya sangat friendly. Saya suka berhadapan dengan mereka. Walaupun satu soalan yang serius yang kita harus bincang, tapi mereka menggunakan cara yang friendly. Sebenarnya, bila dapat bantuan daripada SME Bank tu? Selepas dah membuka satu cawangan atau dua cawangan? Selepas membuka satu cawangan, maka masa itulah saya sudah memulakan hubungan yang baik dengan pihak SME Bank. Selepas ini kita akan melihat perancangan masa depan yang sedang diatur oleh usahawan kita ini. Saya rasa yang paling berharga ialah networking saya bertambah menjadi luas. Kita telah memilihkan beberapa lokasi yang amat popular seperti Legoland, JPO, Johor Premium Outlet. Itu tunjukkan untuk dia. Jangan putus asa dulu. Segala pengalaman lalu dijadikan sebagai pengajaran. Apa yang penting ialah belajar daripada kesilapan dan pastikan ia tidak berulang. Sepanjang menjadi usahawan, apakah pengalaman paling berharga yang boleh dikongsikan? Saya rasa yang paling berharga ialah networking saya bertambah menjadi luas. Sebagai usahawan, saya dapat kenal dengan supplier, customer, pegawai-pegawai yang baik dari SME Bank, lagipun dari pengurusan pihak shopping mall. Walaupun sibuk dengan dunia perniagaan, namun Chong Shi-wei masih meluangkan masa untuk bersenam. Bagi beliau, berjoging dan berjalan kaki secara pantas adalah penting untuk mengekalkan kesihatan diri. Selain sibuk menguruskan cawangan Papa Roti, Encik juga suka berjoging bila di time lapang. Ya. Lepas masa ada lapangan, saya suka jogging. Kerana jogging boleh melatih stamina saya. Lagipun masa jogging, saya boleh merilekskan fikiran saya. Kerana sepanjang masa kena fikir urusan kedai, masa jogging boleh calm down. Yang penting stamina. Lagipun ada masa lapang, saya suka memancing, tenangkan fikiran. Walaupun boleh dikatakan masih baru dalam dunia perniagaan, namun usahawan kita ini telah melalui pelbagai pengalaman pahit dan manis. Dan setelah bertapak semula, kini difahamkan yang Chong Shi-wei sedang merancang untuk menambahkan lagi cawangan di beberapa lagi tempat di sekitar Johor Bahru. Boleh ceritakan sedikit tentang perancangan masa depan untuk cawangan di Johor Bahru? Of course, kita memang berhasrat tinggi untuk menambahkan outlet kita. Yang tumpuan utama sekarang di Johor Bahru. Kita telah memilihkan beberapa lokasi yang amat popular seperti Legoland, JPO, Johor Premium Outlet, dan yang akan datang Angry Bird, Theme Park juga. Itulah rancangan hadapan kita. Sekarang sudah mula merancang. Selain daripada membuka beberapa lagi cawangan di Johor Bahru, usahawan kita ini juga ingin terus mengukuhkan lagi kedudukan dua cawangan yang terdapat di Batu Pahat. Dan bagaimana dengan cawangan di Batu Pahat? Untuk setakat ini, Batu Pahat kita tiada apa-apa rancangan. Cuma kita akan menambahkan perkhidmatan yang untuk outlet yang existing saja.
Pada hari ini, terdapat banyak kios dan kafe yang menjual pelbagai jenis makanan. Dan untuk terus bersaing di pasaran yang kompetitif, Chong Shi Wei tahu banyak lagi yang perlu dilakukan. Sekarang, sebagai usahawan yang sudah berpengalaman, boleh kongsi apa-apa tips tak dengan penonton kita di rumah? Pertama, kita harus kerja tekun dan rajin. Saya sentiasa bangun lebih awal berbanding dengan bekerja. Tapi tidur lebih lewat banding mereka. Ini memang serius. Sebagai ketua, mesti tunjukkan apa yang patut. Mereka nampak secara automatik pun ikut saja. Nombor 2, jangan mudah putus asa. Surrounding kita memang ada bantuan. Cuma kita belum jumpa lagi. You putus asa, bantuan tak datang. You tak putus asa, orang akan tolong awak sebab dia tengok you setia semangat, boleh tolong. You tunjukkan tu dia. Jangan putus asa dulu. Yang ketiga, QC. QC tu kita harus menjaga kualiti produk kita. Step by step kita jaga betul-betul. Mesti ikut formula saja. Tip pada hari ini adalah membincangkan tentang perihal pentingnya kita mempunyai niat dan hasrat berniaga. Apabila kita mulakan perniagaan, seharusnya kita mempunyai satu hasrat yang telah kita tanyakan pada diri kita. Mengapa kita berniaga? Pentingnya mempunyai niat bila berniaga adalah satu perkara yang kita tidak dapat elakkan. Niat membantu kita membina impian. Impian memberikan kita satu harapan. Harapan menghalakan kita kepada satu tujuan. Tujuan mencorakkan tindakan-tindakan yang akan kita lakukan. Dan tindakan kita selanjutnya membantu kita merealisasikan impian. Impian yang nyata membantu untuk kita memberikan semangat untuk kita terus maju dan mara supaya kita dapat berjaya. Jadi anda patut tanyalah pada diri sendiri. Mengapa yang anda melakukan bisnes anda? Apa yang anda inginkan? Apa yang anda idamkan dalam bisnes anda? Apakah ia untuk menimba kekayaan, kemewahan, keselesaan hidup supaya anda boleh hidup senang dan lenang? Supaya anda boleh hari-hari boleh beraya? Ataupun anda ingin memperolehi kebaikan bukan saja untuk diri anda sendiri tetapi pada mereka juga yang anda kasihi dan anda hormati. Di sini kita selalu ingatkan pada diri kita. Mulakan sesuatu pekerjaan itu dengan niat, dengan pasangkan hasrat supaya impian dan idaman kita menjadi satu kenyataan. Sekian, terima kasih. Ada masanya di mana kejayaan tidak dicapai dengan mudah. Usaha yang gigih serta semangat yang kuat menjadi antara faktor kejayaan. Kepada para usahawan semua, kami dari ISME ingin mengucapkan selamat maju jaya dalam apa jua perniagaan yang diceburi. Nampaknya sampai di sini sahaja pertemuan kita pada hari ini. Sehinggalah kita berjumpa lagi.